Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan pentaksiran berterusan kami yang bertajuk Peranan Khalifah di Muka Bumi dengan melaksanakan konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Muhammad Farish Haikal, Nurul Izzati, Nurul Huda dan Shimatul Husna. Baiklah, pertama sekali, sebelum kita mula, perlulah terlebih dahulu untuk kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan perkataan khalifah itu sendiri. Baiklah, maksud khalifah bermakna pengganti atau wakil yang terbit daripada kata kerja bentuk fa'il iaitu khalifah yang bermaksud menggantikan. Gelaran khalifah ini merupakan gelaran yang diberikan kepada pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka ini ialah insan yang diamanahkan dan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT untuk mengurus serta mentadbir dunia ini mengikut syariat Allah. Gelaran khalifah ini juga dikenali sebagai Amir Al-Mu'minin yang bermakna pemimpin orang yang beriman. Seterusnya, Allah ada berfirman mengenai khalifah ini dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya mengenai hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Jadi, apakah maksud amar ma'ruf dan nahi munkar? Seperti yang nyatakan dalam surah Al-Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadaqallahul Azim. Yang membawa maksud, dan hendaklah ada di antara kamu atau satu puak yang menyeru, iaitu berdakwah kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala perkara yang buruk, iaitu yang membawa maksud melakukan perkara-perkara yang baik, iaitu amal ma'ruf, dan mencegah daripada melakukan kejahilan, iaitu nahi munkar. Dan mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang yang berjaya. Jadi orang-orang yang berjaya ini merujuk kepada orang-orang yang melakukan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Ma'ruf bermaksud menyeru dan menyuruh kepada kebaikan seperti mematuhi segala perintah telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan maksud nahi munkar pula adalah mencegah dan melarang daripada melakukan sesuatu kemungkaran, iaitu seperti maksiat, perkara yang berdosa dan derhaka kepada perintah Allah SWT. Seterusnya, kita teruskan lagi dengan peranan khalifah di muka bumi dengan melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Peranan khalifah terhadap keluarga. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, ala kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, fal imamul ladhi 'ala an-nas ra'i wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, wa rijalun ra'i 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulun anhum. Abadul rajuli ra'i ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulu anhu.
Ala fakullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang bermaksud, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawapannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyatnya akan dimintai pertanggungjawapan atas yang dipimpin. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawapan atas yang dipimpinnya. Dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawapannya terhadap mereka. Dan anak lelaki juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawapan terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggungjawab atas yang dipimpin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, kita boleh melihat peranan khalifah terhadap keluarganya. Jadi, fungsi utama kepimpinan suami dalam keluarga adalah memberikan perlindungan kepada ahli keluarganya. Perlindungan itu terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah perlindungan fizikal, yang kedua adalah perlindungan emosi dan mental. Apakah perlindungan fizikal? Perlindungan fizikal adalah kewajipan seorang suami itu untuk memenuhi keperluan material keluarga ataupun kita panggil sebagai nafkah yang merupakan bentuk perlindungan yang dapat menjamin keselamatan ahli keluarga. Contoh keperluan material yang perlu disediakan oleh suami seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan harian yang mengikut kemampuan suami. Seterusnya adalah perlindungan emosi dan mental. Pemimpin dalam keluarga merupakan individu yang melindungi dan memberikan rasa aman terhadap keluarganya. Contohnya, suami haruslah memperelokkan kata-kata dan tingkah laku kepada isteri dan tidak menyakitinya. Seterusnya, bersikap belas kasihan terhadap isteri. Sebagai pemimpin keluarga, suami bertanggungjawab mendidik dan membimbing isteri dan keluarganya dalam hal berkaitan agama. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilalun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak derhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Berdasarkan firman Allah sebentar tadi, Allah telah menyuruh suami untuk menyuruh ahli keluarganya mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan melarang mereka melakukan larangan Allah. Sebagai contoh yang kita boleh ambil, suami hendaklah mengajar isteri tentang hukum hakam mengenai haid, istihadah dan nifas serta konsep ketaatan kepada Allah Taala. Hal ini kerana dengan adanya ajaran-ajaran agama seperti ini, isteri dan ahli keluarganya akan lebih mengetahui mengenai konsep ajaran Islam yang sebenar dan dia boleh mengetahui bahawasanya konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarga ini amat penting untuk melahirkan keluarga yang harmoni. Seterusnya, jika suami tidak mampu untuk memberikan sebarang ilmu kepada isteri kerana dia tidak berupaya, jadi hendaklah beliau membiayai pendidikan agama keluarganya. Kerana pendidikan agama sangat penting dalam keluarga kerana didikan agama daripada kecil dapat membentuk insan yang baik. Seterusnya, kita bergerak kepada peranan khalifah terhadap diri sendiri. Yang pertama, baiklah, seterusnya kita bergerak kepada peranan khalifah terhadap dirinya sendiri. Baiklah, yang pertama, bersikap rendah diri. Seorang khalifah sebaiknya bersikap rendah diri dan tidak sombong terhadap orang lain. Kesombongan dan rasa takabur tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan seorang pemimpin haruslah memiliki sikap yang ramah dan terbuka.
Yang kedua, berhubung dengan masyarakat. Seorang khalifah perlulah memiliki keterhubungan yang baik dengan setiap strata masyarakat yang dipimpin. Sebagai contoh, mereka boleh mendengarkan aspirasi dan keperluan rakyat serta berkomunikasi dengan rakyat. Ianya merupakan sebahagian daripada kepimpinan yang efektif. Dan yang terakhir sekali adalah berusaha untuk meningkatkan diri. Sebagai seorang pemimpin, seseorang khalifah seharusnya selalu berusaha untuk meningkatkan dirinya sendiri, baik dari segi ilmu pengetahuan, keterampilan, kepimpinan dan juga aspek moral. Pemimpin yang baik adalah mereka yang selalu belajar dan sentiasa berkembang. Jadi yang seterusnya adalah peranan khalifah terhadap negara untuk mengamalkan konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang pertama, memastikan amar ma'ruf ini dijalankan iaitu dengan mengajak kepada kebajikan. Seperti contoh, kita, khalifah yang berada dalam sebuah negara itu haruslah mempromosikan nilai-nilai sesuai dengan ajaran agama Islam untuk diaplikasikan dalam sistem pentadbiran ataupun kehidupan seharian masyarakat di dalam negara itu. Sebagai contoh, menegakkan keadilan, moraliti dan kebajikan. Menegakkan keadilan ini, kita boleh memberi contohkan kepada sistem mahkamah ataupun sistem hakim yang terdapat di sebuah negara itu. Mereka mengamalkan mereka menjalankan pengadilan terhadap sesebuah kes itu secara adil dan saksama supaya tiada pihak yang tertindas dan ditindas. Jadi, yang kedua pula ialah menegakkan nahi mungkar, mencegah daripada berlakukannya kemungkaran. Berusaha mencegah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti tindakan-tindakan yang berunsurkan kejahatan, yang berunsurkan dosa dan juga kejahatan sosial. Seperti contoh zaman kini, masalah sosial seperti merompak, zina dan keganasan rumah tangga sering terjadi dalam kalangan masyarakat, terutama di negara kita iaitu negara Malaysia. Jadi, dengan adanya peranan-peranan khalifah kita ini untuk mencegahkan perkara-perkara itu yang berlaku, dapat mengurangkan daripada berlakunya banyak kemungkaran yang terdapat di negara kita. Yang ketiga ialah kerajaan boleh membentuk jawatan kuasa yang mendukung prinsip Islam. Hal ini dikatakan sedemikian kerana dengan adanya penubuhan jabatan ini dapat membantu dalam pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar seperti sistem hukum Islam yang ada dan efisien. Jadi dengan adanya penubuhan ini, setiap kemungkaran yang didapati bersalah dapat diadili dengan adil dan efisien supaya tiada lagi berlaku perkara yang sama pada masa akan datang. Sebagai contoh, pihak kuasa boleh mengadakan rondaan secara berkala ketika waktu malam di kawasan-kawasan yang sunyi untuk mencegah daripada berlakunya maksiat dalam kalangan, terutama dalam kalangan golongan muda. Kemudian, peranan khalifah terhadap alam semula jadi. Sebagai seorang khalifah di muka bumi, kita bukan sahaja bertanggungjawab menjaga hubungan sejagat, namun kita juga perlu menjaga seluruh isi dunia termasuk alam semula jadi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang membawa maksud dunia ini hijau dan cantik dan Tuhan telah melantik kamu sebagai pengurusnya. Dia melihat apa sahaja yang kamu lakukan. Hadis riwayat Muslim. Maka kita perlulah menjaga alam sekitar seperti tidak membuang sampah ke dalam sungai sehingga boleh menyebabkan pencemaran. Yang kedua, menjauhi dan mencegah pembalakan haram kerana ianya mendorong kepada kecacatan ekosistem. Seperti boleh menghapuskan tempat tinggal haiwan-haiwan seperti harimau, singa, gajah dan sebagainya. Dan yang ketiga, menjauhi dan mencegah pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pencemaran udara seperti jerebu dan lain-lain. Dan yang terakhir, peranan khalifah terhadap masyarakat. Allah SWT berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru iaitu berdakwah kepada kebajikan iaitu mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah iaitu buruk dan keji.
Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Imran ayat 104. Dalam ayat ini, Allah SWT menyeru agar kita saling mengajak dan saling mengingati manusia melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, seperti menganjurkan program yang mengimarahkan masjid agar keperluan rohani sejagat dapat diisi. Sebagai contoh, seperti program Qiyamul Lail di masjid, program khatam Quran di masjid dan sebagainya. Seterusnya, membantu golongan yang memerlukan seperti memberi bantuan daripada segi wang ringgit, tenaga mahupun perhatian. Sebagai contoh, kita menolong rakan kita yang rumahnya telah terlibat dalam kebakaran. Kita memberi sumbangan wang atau kita memberi kata-kata semangat kepada beliau. Seterusnya, mewujudkan persatuan rondaan pencegahan maksiat agar kemaksiatan dalam kalangan masyarakat dapat dicegah. Sebagai contoh, rondaan dilakukan pada waktu malam supaya dapat mengelakkan maksiat seperti aktiviti berduaan antara lelaki dan perempuan. Maka dengan adanya persatuan ini, perkara-perkara tersebut dapat dicegah. Kemudian, apakah kesan melaksanakan peranan khalifah di muka bumi dengan melaksanakan konsep amar makruf dan nahi mungkar? Antara kesannya ialah, yang pertama, kita dapat mengatasi isu permasalahan sosial seperti kemiskinan, jurang ekonomi dan penindasan terhadap golongan yang miskin. Seterusnya, kita dapat membantu seseorang individu membentuk karakter diri yang mantap. Dan yang ketiga, negara akan bertambah makmur, aman dan sejahtera. Dan yang terakhir, kita dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan mempunyai jalinan ukhuwah yang erat. Allah SWT ada berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 104 mengenai kebaikan orang-orang yang mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi, kesimpulannya, wajib atas orang yang menyeru manusia ke jalan Allah serta orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk memiliki ilmu sehingga tidak memerintahkan sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat dan tidak melarang sesuatu yang telah sesuai dengan syariat. Selain itu, hendaklah seseorang itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini dengan kelembutan, tidak kasar dan tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, tetapi haruslah diperhalusi dengan kata-kata yang baik dan halus. Sikap acuh dan tak acuh serta tidak peduli terhadap amar ma'ruf nahi munkar merupakan perkara yang bahaya dan penyebab kepada kehancuran. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar memerlukan perjuangan dan pengorbanan dalam melaksanakannya. Jadi, Rasulullah SWT itu tidak diangkat oleh Allah SWT sebagai utusannya untuk kita puji dan kita sanjungi sahaja, tapi untuk kita jadikannya sebagai contoh dari segi Rasulullah solat, daripada segi caranya bergaul dengan masyarakat. Itu boleh jadikan contoh kepada kita, terutamanya dalam pengaplikasian konsep amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi kita sebagai manusia haruslah kita menggunakan 3 cara, iaitu melalui tangan, hati dan lisan untuk kita mencegah perkara-perkara yang mungkar dan mengajak ramai umat Islam lagi untuk melakukan kebaikan.
Dengan pengaplikasian konsep ini dalam kehidupan kita, insya-Allah kita dapat melahirkan komuniti masyarakat yang saling hormat menghormati, kasih sayang, yang penting taat dan istiqamah dalam mengejar keredaan Allah SWT. Sekian, terima kasih.